Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Tamu-tamunya kita merafakkan syukur kita kepada Allah. Dengan limpah dan kurniaan daripada Allah, dapat kita menghirup udara, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada malam ini, bagi siri pengajian kita, pengajian takmir daerah Kelang, kita membicarakan berkaitan dengan kitab penawar bagi hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Di mana pada malam ini kita membicarakan berkaitan dengan bab yang ke-8. Bab yang ke-8 daripada 10 bab di dalam bahagian yang kedua di dalam kitab penawar bagi hati, iaitulah membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan tomok kepada makanan, merahi kepada bercakap, marah, dengki, kasih kepada harta, kasih kepada kemegahan, pangkat, kedudukan, kemuliaan, dan kasih kepada dunia. Yang mana 7 daripadanya telah pun kita bicara pada pertemuan kita yang lalu, yang merupakan sifat-sifat yang mazmum, yang mazmumah, yang perlu kita hindari daripada kita bersifat dengan sifat tersebut yang merupakan suatu kekotoran, daki, maksiat, derhaka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut ataupun dari segi batin. Dosa dari sudut batin. Yang kita maklum, dosa itu terbahagi kepada 2. Derhaka ataupun maksiat itu terbahagi kepada 2 bentuk. Yang pertamanya dalam bentukan rupa yang zahir. Kita maklum, melihat kepada perkara maksiat ataupun zina, ataupun derhaka kepada ibu bapa, maka ini hak rupa zahir. Adapun
yang perlu ada pun yang kita mempelajari di dalam kitab penawar bagi hati ini ialah maksiat derhaka dalam rupa batin, iaitulah berkait dengan sifat-sifat hati yang perlu kita jauhi, yang perlu kita ubati seandainya ianya ada pada diri kita masing-masing. Jadi pada malam ini ialah bab yang ke-8, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-8 daripada 10 bab, yang mana adalah ia bab yang ke-8 ni pada menyatakan, pada nak membahas, pada nak menghuraikan kepada kita berkaitan dengan membesarkan diri, berkaitan dengan sifat hati membesarkan diri, yang kita terjemah lagi, kita melayukan lagi sombong, ataupun kita terjemah lagi angkuh. Angkuh, sombong, besar diri, ikut pergi. Itu di dalam bahasa Melayu kita yang diambil daripada perkataan Arabnya, iaitulah al-kibru, kibir, ataupun kita sebut dengan takabur. Sama saja. Jadi takabur ialah besar diri, sombong, angkuh. Maka ini merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai sifat ini di dalam hati, Allah Ta'ala tidak akan mengangkat seseorang tersebut. Bahkan Allah Ta'ala akan menghinakan orang yang bersifat dengan sifat takabur ataupun sombong, besarkan diri dia ni. Lalu tu, apakah yang dikatakan dengan sombong, besarkan diri, membesar diri ni, takabur ni? Apa takrif dia? Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, hei mereka-mereka yang menginginkan kebahagiaan, saadah fid dunia wal akhirah, yang nak kepada kebahagiaan ataupun kesenangan dunia dan juga akhirat, mu kena tahu bahawasanya membesarkan diri itu, definisi ataupun makna ta'rif, arti membesarkan diri ni, ialah bahawa melihat ia seorang, bahawa melihat ia seorang, dia lihat akan dirinya, diri seseorang tu, dia lihat diri dia ni, lihat dengan makna pandang dengan mata hati dia, duk berasa di dalam hati dia, di dalam diri dia, dia lihat, dia rasa ataupun dia pandang dengan mata hati dia, dia tu lebih daripada orang lain, dia lebih tu pada sifat kesempurnaan, pada sifat-sifat hak molek-molek, sifat-sifat hak bukan kekurangan. Maka dia lihat, dia pandang dengan mata hati dia, dia ni lebih daripada orang lain. Dia rasa dia lah. Apa dia lah tu? Dia rasa dia lebih tu pada sifat kesempurnaan, seperti dia ni lah yang banyak ibadah, orang lain tu tak banyak ibadah. Dia lah maknanya ilmunya banyak, orang lain tak banyak. Dari sudut kaya pula, dia lah hak kayanya, orang lain tak kaya. Ini besar diri. Jadi besar diri ialah dia pandang dengan mata hati dia.
Dia lebih daripada orang lain. Dan melihat ia, ni masih dalam kata ta'rif lagi. Ta'rif besar diri ialah dia melihat, memandang akan diri dia lebih daripada orang lain, dan dia melihat akan orang lain tu. Orang-orang lain tu dia lihat, dia pandang dengan mata hati dia lebih hina daripada diri dia. Ini ta'rif sombong. Ini ialah ta'rif bagi membesarkan diri. Itu ta'rif dia. Adapun kalaulah dia hanya semata-mata lihat diri dia tu lebih, yang ni dia nama ujub. Nama hairan diri. Oh, kalau kata bang ibadat, akulah yang banyak ibadat. Banyaknya ibadat aku lah gitu. Dari sudut kaya, oh kaya aku ni. Dari sudut ilmu, alim dah aku ni. Banyak dah ilmu aku ni. Itu ujub. Rasa besar, rasa hairan dengan diri dia. Ada pembeza dengan takabur, besar diri, sombong, angkuh ni. Dia lihat diri dia tu lebih daripada orang lain. Dia pandang dengan mata hati dia tu lebih daripada orang lain, serta orang lain tu tak serupa dengan dia. Orang lain tu lebih perih daripada dia, lebih tamada daripada dia. Cak ayam orang lain ni. Begitu. Orang lain tu hina. Hina maknanya orang lain tu tak sama dengan dia. Dia memperendahkan orang lain. Akulah hak alim, orang lain tak boleh pergi. Gitu. Akulah hak kaya, orang lain tak boleh sekaya aku. Ini dia panggil takabur. Jadi takabur ialah rasa dia tu lebih, serta lihat orang lain berada di bawah dia. Tak setara dengan dia. Tak sebanding dengan dia. Orang lain bawah-bawah. Orang lain tamada, cak ayam orang lain. Itu dia panggil takabur. Adapun ujub, hairan diri, rasa semata-mata dialah, tanpa menghina orang lain. Itu dia panggil ujub ataupun hairan diri. Ini takabur. Ujub pun sifat hati yang dicela. Tapi membesarkan diri, takrif dia, iaitulah lihat diri dia lebih daripada orang lain, serta melihat orang lain lebih hina, lebih rendah, tamada, cak ayam berbanding dengan dia. Itu namanya takabur. Yang mana ini merupakan sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengarang rahimahullah taala, maka ia membesarkan diri ni ialah setengah sebahagian daripada segala sifat kecelaan, sifat yang dicela pada syarak, maknanya dicela oleh Allah, oleh agama, yang di dalam hati hak bangsa ada di dalam hati, yang ada di dalam hati-hati seseorang. Ini setengah sebahagian daripada sifat hak dicela. Banyak lagi sifat yang dicela, ni salah satu daripadanya. Ini kita dah masuk di dalam bab yang ke-8. Maka ia takabur ni lah, membesarkan diri ni, sebahagian daripada sifat yang dicela oleh Allah di dalam hati. Sifat hak basah hati. Dan sebesar-besar, ini atah pada kata atah daripada segala sifat kecelaan. Takdir kalamnya, maka ia membesarkan diri ni setengah daripada sebesar-besar maksiat yang sembunyi, hak tak nampak. Ini setengah daripada hak besar-besar, daripada bagaian-bagaian derhaka, hak pesing, hak jenis tak nampak. Orang tak nampak ni duduk dalam hati kita.
Cuma terkadang yang oleh kerana ada sifat ni terlahir di zahirnya, maknanya di percakapan ada menunjukkan perkataan takabur, yang menunjukkan sifat dalam hati dia tu angkuh, sombong, takabur, besar diri. Tapi hakikat sifat besar diri ni ialah sifat hati. Bila ada di dalam hati sifat tu, terkeluar, terjolor keluar, terberanak keluar di perkataan dia ataupun di perbuatan dia, di tingkah laku dia. Nampak orang ni orang yang takabur ataupun membesarkan diri. Jadi sifat ni sifat yang dicela oleh Allah, hak bahasa sifat hati. Dan dia ni juga ialah sebesar-besar, setengah daripada sebesar-besar maksiat ataupun derhaka, hak sembunyi, hak orang tak nampak. Maka hak ni kita kena mengaji lah. Kita kena tahu ni sifat apa ni. Maka bila kita tahu tu lah, kita kena ubati dia. Ataupun kalau tidak ada, kita jauhi daripada sifat ni. Kalau dah ada, ubati sifat yang tersebut. Kerana kitalah yang akan baiki hati kita ni. Orang tak nampak katakan. Kerana sifat ni sifat yang orang tak nampak. Kalau hak zahir kita buat maksiat, orang nampak, orang boleh tegur. Tapi hak ni sifat yang tersembunyi, sifat hati, batin di dalam hati kita. Maka orang tak nampak. Orang tak nampak kita ada riak. Orang tak nampak kita ada sifat takabur. Kalau kita tak keluarkan, kalau kita tak menzahirkan, orang tak tahu. Maka siapa hak tahunya? Kita. Maka macam mana kita nak tahu? Ilmu. Maka bila ada sifat ni, ubati cepat-cepat. Kerana ni ialah setengah daripada dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Telah berfirman Allah Ta'ala. Mana dalil yang menyatakan sifat ni sifat yang dicela oleh agama kita. Telah berfirman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, fabi'sa maswal mutakabbirin. Ayatnya, qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Yang maksudnya, artinya fabi'sa maswal mutakabbirin ni, artinya maka sejahat-jahat, seberat-berat, seteruk-teruk oleh tempat ketetapan, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan, seburuk-buruk, seteruk-teruk tempat ketetapan, tempat kediaman ataupun tempat duduk. Tempat duduk bagi siapa? Sekalian yang membesarkan diri itu, iaitulah api neraka Jahannam. Sejahat-jahat tempat duduknya ialah api neraka Jahannam. Mana Allah Ta'ala berfirman, dikatakan kepada mereka, masuklah ke pintu-pintu neraka Jahannam dan kekallah kamu di dalamnya, yang mana tempat neraka Jahannam itu ialah sejahat-jahat tempat ketetapan, tempat duduk bagi mereka-mereka orang yang membesarkan diri. Jadi apa maksud tempat kedudukan hak seteruk-teruk tu? Ditafsirkan iaitulah api neraka Jahannam, mengikut ayat yang sebelum ni. Qila dukhulu abwaba jahannam, atau pintu neraka Jahannam, khalidina fiha, duduk dalam tu kekal. Kekallah kamu di dalam tu. Begitu. Baik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis, pada satu cerita yang menceritakan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala, Nabi cerita tu,
Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada hadis yang menceritakan ia Rasulullah akan barang tu, akan hadis tu. Hadis yang Nabi cerita ni daripada Tuhannya yang maha mulia. Dia panggil hadis kursi. Lafaz daripada Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, tapi perkataan itu ialah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil hadis qudsi. Apa yang Allah Ta'ala firman, yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, ketinggian itu. Allah Ta'ala berfirman, ketinggian ni, sifat kibriya itulah, sifat besar diri ni, sifat sombong ni, sifat al-kibriya ialah sifat ketinggian ni, ialah selendangku. Apa maksud? Jangan kita bayangkan, oh Allah ada selendang, Maha Suci Allah. Ini setengah daripada hadis mutasyabihat. Hadis-hadis yang mutasyabihat. Hadis-hadis yang memberi keliru sekiranya kita pakai secara zahir maknanya. Dengan segera fahamnya, selendang. Weh, Allah Ta'ala ada selendang. Oh, al-kibriya ni, sifat ni ialah selendang Allah. Bukan. Bukan dengan makna tu. Ini dia panggil tamthilan saja. Perumpamaan saja nak suruh kita faham. Nak menceritakan hak ni apa makna di bawah nanti dengan maknanya ni ialah ketentuan bagi Allah. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperumpamakan dengan kata selendang. Gitu. Bukan Allah ada selendang, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sifat ketinggian, sifat al-kibriya tu. Yang kita duk bicara ni, membesarkan diri ni. Sifat ni selendangku, kata Allah. Dan kebesaran itu, yakni sifat azamah. Sifat kebesaran. Hak tu ialah kainku, pakaianku. Bukan Allah Ta'ala pakai baju, tidak. Ini hanya tamsilan saja. Perumpamaan nak menceritakan kepada kita, hak ni hak aku. Orang lain tak boleh nak ambil. Makna begitu. Ini ketinggian, sifat ketinggian ialah selendangku, sifat kebesaran ialah kainku. Maka dah begitu, hak ni milik aku maknanya. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia barang siapa yang mencabut ambil, rebut ambil, akan daku, akan satu, yakni akan salah satu daripada kedua sifat saat ni tu, al-kibriya dan juga azamah, ketinggian dan juga sifat kebesaran. Siapa cabut ambil, rebut ambil, rapah ambil sifat aku, sedangkan hal ini ialah sifat ketentuan bagi Allah, bagi aku. Bila dia ambil, nascaya jawab pada kata barang siapa saat ni, maka nascaya aku campur akan dia, akan barang siapa hok cabut ambil sifat aku ni, salah satu daripadanya, ataupun cabut dua-dua, ambil kedua-duanya sekali, aku akan campur dia ke dalam api neraka Jahannam, dan tiada aku peduli, aku tak hira, aku tak percaya dah ke dia ni. Aku masukkan ke dalam api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ni ialah sifat bagi Allah. Tiba-tiba kita pergi pakaikan sifat ni kepada kita. Tak boleh. Tak boleh kita nak cabut ambil sifat Allah pergi pakai kepada kita.
Habis kat situ. Ini dua ayat tersebut menunjukkan kepada kita sifat ni ialah kalau kita ambil dia maka ianya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama Allah Taala cerita orang yang membesarkan diri tempat kediamannya ialah api neraka jahanam. Ayat yang kedua juga pun sama, Allah Taala mengancam orang yang bersifat dengan sifat itu, Allah Taala akan mencampur dia ke dalam neraka jahanam. Itu dua dalil yang diberikan oleh pengarang kita. Ada lagi kat bawah sana. Baik. Bermula kibriya itu. Apa maksud nak huraikan ketinggian sifat al-kibriya tadi tu? Bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa ia al-kibriya ni apa makna al-kibriya? Al-kibriya ni kata dia bermula kibriya itu ialah meninggi atas yang lain. Dia berasa tinggi daripada orang lain. Rasa tinggi daripada orang lain tu dengan bahawa melihat ia seorang bagi diri seseorang tu kemuliaan atas orang yang lain, yakni serta memandang hina rendah orang lain daripadanya, sebagaimana takrifan yang pertama tadilah. Ini dia nak bagi tahu sekali lagi. Kibriya di sini hak dikatakan ketinggian tu ialah sifat Allah, kebesaran tu ialah sifat Allah. Hak ni ialah ketentuan bagi Allah, tak boleh kita nak ambil dia. Maka kibriya ni maknanya meninggi, berasa dia tu lebih daripada orang lain, dia tu mulia daripada orang yang lain. Dan azamah itu pula ialah keadaan sesuatu pada dirinya yang ada pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Adapun azamah tu ialah keadaan sesuatu. Maknanya seolah-olah kita kata saya ni kaya, saya ni berilmu, aku ni cantik. Itu dia panggil maksudnya azamah. Aku ni cantik, aku ni mulia, aku ni kaya. Itu dia panggil azamah. Baik, maksud di sini kibriya ialah sifat Allah. Maka kibriya ni ialah Allah mulia, Allah maha mulia, dan tidak ada yang mulia yang boleh menandingi Allah. Maka itu kibriya. Maka ini sifat Allah. Azamah yang mana Allah Ta'ala tu maha mulia, Allah Ta'ala tu sempurna, terkaya. Maka layaklah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita nak berasa macam tu, adapun kita nak pergi ambil sifat tu pakai kepada kita, maka tak boleh lah. Kerana itu hanya sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka yang pertama, sifat yang pertama ni al-kibriya tu lebih tinggi. Habis kat situ tu. Maka yang pertama, maka sifat yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Lebih tinggi daripada yang kedua, yakni sifat hak kedua iaitu azamah. Yang pertama iaitu kibriya. Kerana apa al-kibriya tu lebih tinggi daripada sifat yang kedua azamah? Al-kibriya tinggi, azamah duduk rendah sikit. Kerana apa kata begitu? Kerana iyo al-kibriya tu kesudahan ataupun kemuncak bagi yang kedua. Kerana al-kibriya ni ialah kemuncak bagi sifat azamah, kesudahan bagi sifat azamah. Kerana itulah maknanya
ia dimisalkan di dalam hadis tadi tu, dibandingkan yang pertama dengan selendang. Sifat al-kibriya tu dengan selendang diumpamakan macam tu. Dan yang kedua azamah tu dibandingkan, dimisalkan dengan kain yang dipakai di pinggan, iaitulah kain ku tadi. Apa maksud? Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya sifat kibriya dan azamah tu dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Tiada patut kedua bagi sifat tadi al-kibriya dan azamah tu tak patut melainkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hikmah Allah Ta'ala menyatakan al-kibriya ialah selendangku. Selendang kalau kita hak makhluk ni, apa ni, kalau kita mudah fahamnya, kerana ni ialah perumpamaan saja, maka kita fikir oh selendang berada di atas. Adapun azamah tu ialah kainku, maka Allah Ta'ala umpamakan macam tu supaya kita segera faham makhluk ni, oh benda tu berada di bawah, selendang di atas. Bukan Allah ada selendang, bukan Allah pakai pakaian, tidak sama sekali. Ingat, itu hadis mutasyabihat, bukan maksud dia. Maksud di sini ialah ini ialah sifat ketentuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hikmah Allah Ta'ala memisalkan begitu, memberi tamsilan perumpamaan macam tu. Maknanya kita fikir, kalau kita duduk renung-renung lah, oh kenapa hikmah Allah Ta'ala menyatakan al-kibriya tu ialah selendangnya, azamah tu ialah kainnya. Kerana kata pengarang rahimahullah ta'ala, hikmahnya kerana al-kibriya lebih tinggi daripada azamah. Kerana tu dikatakan al-kibriya selendang, azamah kain pakar. Kerana al-kibriya lebih tinggi itu kerana maknanya ianya ialah kemuncak. Maknanya al-kibriya ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak datangnya al-kibriya mari daripada azamah ni dulu. Mari daripada rasa diri dia tu lebih. Bila mari rasa dia tu lebih, kemuncaknya akan tambah satu lagi. Rasa orang lain hina daripada dia. Naik tinggi sikit, iaitulah al-kibriya. Kerana tu dikatakan al-kibriya ialah selendang. Ini hikmah dia. Kerana itulah dikatakan azamah ialah kain. Kain di bawah, selendang di atas. Menunjukkan al-kibriya lebih tinggi daripada azamah. Kerana apa macam tu? Kerana nak datangnya al-kibriya mari daripada azamah terlebih dahulu. Rasa dia tu lebih. Bila rasa dia tu lebih, silap-silap hari bulan, gi pula kepada al-kibriya. Rasa orang lain tu hina daripada dia kerana aku lebih daripada tu. Itu dia panggil al-kibriya. Habis kat situ. Maka habis adalah makna hadis ini. Titik situlah maknanya. Ni ayat barulah. Adalah makna hadis ini bahawasanya kedua al-kibriya dan azamah ni ialah dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Hak ni sifat ketentuan Allah maksudnya. Maksud hadis, ketinggian tu ialah selendangku, kebesaran tu ialah kainku. Dengan maknanya ni ialah sifat ketentuan bagi Allah, tertentu bagi Allah. Dah begitu, tiada patut kedua al-kibriya dan azamah ni melainkan hanya bagi Allah Ta'ala saja. Hanya bagi Allah saja, kerana sifat ni sifat ketentuan bagi Allah. Dah tahu itu ialah sifat ketentuan bagi Allah. Oleh itu, maka barang siapa membesarkan diri seseorang, yang mana itu ialah sifat ketentuan bagi Allah, tiba-tiba dia pergi ambil
Dia pergi besarkan diri dia. Maka seolah-olah ia barang siapa tu merebut akan sifat Tuhan. Dia pergi cabut ambil sifat Allah. Bila pergi ambil sifat Allah, maka patutlah bahawa dilemparkan akan dia, akan barang siapa yang merebut tadi tu. Yang mana ianya sifat Allah cabut ambil sifat Allah, maka patutlah bahawa Allah Ta'ala lempar, Allah Ta'ala tahuk buang dia ke dalam api neraka. Patutlah Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka. Kerana itu dia pergi cabut. Oleh kerana dia pergi cabut sifat, seolah-olah dia pergi ambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang seterusnya, yang ketiga, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dalil yang ketiga, menunjukkan sifat ni sifat yang dicela. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Artinya Nabi bersabda, tak masuk ke dalam syurga oleh seseorang. Tak masuk syurga Allah Nabi kata, tak masuk syurga oleh seorang daripada umat aku lah, yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi. Maknanya ada sikit saja. Seberat biji sawi tu bandingan nak menceritakan sikit sungguh sifat tu, sikit je ada dalam hati dia. Lalu tu Nabi kata, kalau ada sifat tu walau sebesar biji sawi, tak masuk syurga. Tak masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya tu seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Nabi kata tak masuk syurga. Lalu tu faham daripada hadis tersebut dengan maknanya tak masuk syurga ni ditafsirkan oleh ulama. Yang pertama, tak masuk syurga dengan maknanya tak masuk syurga langsung, pakai zahir. Tak masuk syurga, Nabi kata orang yang ada sikit, walau sikit sifat angkuh ataupun sombong, takabur ni, kibir ni, membesarkan diri ni, ada sikit je, tak masuk syurga. Tak masuk langsung. Yakni tak masuk langsung jika sifat al-kibr yang ada di dalam hatinya saat ni tu membawa kepada kekufuran, seperti sebagaimana iblis. Yang mana mereka tu kerana adanya sifat ni lah iblis tadi tu jadi kupuh. Dia tu kupu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asalnya dia tu taat, tapi kerana ada sifat ni, sifat takabur dalam hati dia, angkuh sombong ni, iaitulah rasa dia tu hebat. Dan Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni pernah, lalu tu membawa dia kepada kupu. Dia ingkar perintah Allah. Itu bawa pada kupu lah, lantaran daripada adanya sifat angkuh di dalam iblis tadi. Maka tak masuk syurga, yakni tak masuk syurga langsung orang yang ada sifat kibir ni, orang yang ada sifat membesarkan diri. Yakni bagi mereka-mereka yang ada sifat ni, yang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa kepada jadi kupu kerana dia ingkar hukum Allah yang ditetapkan secara ijma'. Contohnya dia ingkar, maka jadi kupu lah dia. Tak masuk syurga langsung bila kupu. Itu pakai zahir. Yang kedua, tak masuk syurga dengan maknanya tak masuk syurga bersama-sama dengan mereka golongan-golongan yang awal masuk syurga. Masuk syurga juga tapi lambat. Masuk syurga juga tapi lambat. Kerana apa? Kerana berdasarkan daripada hadis yang lain ataupun ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang orang yang memiliki iman di dalam hatinya pasti akan masuk ke dalam syurga.
Asalkan ada iman, pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dalam ayat ni kata tak masuk syurga, yakni tak masuk syurga awal. Masuk syurga juga lambat, setelah mana dibersihkan dulu dosa-dosa kibir ini, dosa-dosa hati dia saat ni tu. Dia bersih, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, kerana orang yang beriman pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua tafsiran di dalam hadis yang tersebut. Habis kat situ. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.